الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأمرنا بالتقوى والخلق الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بالتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah, melakukan segala suruhannya, menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita berjaya di dunia dan juga di akhirat. Mimbar Jumaat hari ini akan membicarakan tajuk amanah pemimpin, tuntutan umat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kepimpinan merupakan perkara asas yang wujud dalam kehidupan. Fungsi kepimpinan wujud di semua peringkat masyarakat mengikut tahap-tahap dan tugas-tugas tertentu. Seseorang individu sekurang-kurangnya menjadi pemimpin kepada dirinya. Seorang individu mungkin merupakan ketua keluarga, ketua pertubuhan ataupun organisasi, dan ketua negara. Ringkasnya, setiap individu mempunyai tanggungjawab dan amanah yang perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu adalah bertanggungjawab terhadap pimpinannya. Seorang ketua negara adalah penjaga dan dia bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Seorang suami adalah penjaga keluarganya dan dia bertanggungjawab terhadap keluarganya. Seorang isteri pula adalah penjaga rumah tangga suaminya dan dia pula bertanggungjawab terhadap yang dipimpinnya. Seseorang khadam ataupun pembantu adalah penjaga terhadap harta tuannya dan dia bertanggungjawab terhadap yang dipimpinnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Berdasarkan hadis ini, kita semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggungjawab dalam mengurus, mentadbir dan menjaga setiap apa yang diamanahkan kepadanya. Kepimpinan dalam Islam merupakan amanah dan tanggungjawab bagi memastikan keamanan dan kesejahteraan rakyat. Kaum muslimin yang berbahagia, Islam merupakan agama yang meliputi dan menyentuh segala aspek kehidupan. Dalam aspek kepimpinan, Islam telah meletakkan beberapa panduan untuk diteladani. Antaranya, panduan yang pertama, kepimpinan dalam Islam adalah amanah dan tanggungjawab besar yang perlu dilaksanakan, dipertanggungjawabkan dan tidak boleh diterima dan dipikul secara sambil lewat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Maksudnya, sesungguhnya kami telah mengemukakan tanggungjawab amanah kami kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya. Maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Dan pada ketika itu manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikulnya.
Ingatlah bahawa sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Seterusnya, panduan yang kedua pula ialah kepimpinan, jawatan dan pangkat dalam Islam bukanlah suatu perkara yang ditagih dan diminta-minta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur seorang sahabat yang bernama Abdul Rahman bin Samurah kerana meminta dilantik ke sesuatu jawatan. Baginda sallallahu alaihi wasallam menasihatkannya dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "La tas'alil imarah fa innaka in utitaha am mas'alatin wukilta ilaiha wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha." Maksudnya, janganlah kamu meminta jawatan, kerana apabila kamu diberi jawatan kerana meminta-minta, maka kamu akan dipertanggungjawabkan dengan jawatan itu sepenuhnya. Akan tetapi jika kamu diberi jawatan tanpa meminta, maka kamu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Seterusnya, panduan yang ketiga pula ialah kepimpinan dalam Islam merupakan tugas besar yang memerlukan kesediaan rohani dan jasmani. Sekiranya seseorang individu itu lemah dan tidak berkemampuan, maka amanah dan tanggungjawab tidak boleh diterima, apatah lagi diminta-minta. Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata-katanya yang bermaksud, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak memberi jawatan kepada saya?" Baginda langsung menepukkan tangannya di atas bahuku, kemudian bersabda, "Ya Abu Dzar, sesungguhnya engkau ini lemah dan jawatan itu amanah. Pada hari kiamat ia akan menjadi penghinaan dan penyesalan kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan hak jawatan yang menjadi kewajipannya." Hadis riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kepimpinan dalam Islam bersifat sepadu, kerana Islam tidak hanya terbatas dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat semata-mata. Malah ajaran Islam meliputi segala urusan dunia dan akhirat, rohani dan jasmani, spiritual dan material, bagi tujuan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan juga di akhirat. Justru kepimpinan dalam Islam mestilah dipilih di kalangan orang yang bertakwa, berilmu, berwibawa dan berkelayakan bagi memenuhi segala tuntutan di atas. Penyerahan kuasa kepada orang yang tidak berkelayakan dan sesuai menurut Islam adalah mengkhianati perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bagi mengakhiri khutbah ini, mari kita bersama-sama mengambil pengajaran bahawa yang pertama, kepimpinan adalah amanah dan tanggungjawab. Yang kedua, kepimpinan dan Islam bersifat sepadu yang berkonsepkan wasatiyah ataupun keseimbangan pembangunan urusan duniawi dan ukhrawi, rohani dan jasmani, spiritual dan material. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh teladan terunggul yang selayaknya diteladani dalam soal kepimpinan dan segala urusan penghidupan bagi mencapai kejayaan hidup di dunia dan juga di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang bermaksud,
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara kamu di kalangan manusia, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu menghukumkan dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi Maha melihat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama sentiasa mematuhi garis panduan dan prosedur operasi standard SOP pencegahan penularan wabak COVID-19 yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Bagi yang belum menerima vaksin, dianjurkan agar segera mendapatkannya sebagai ikhtiar untuk menyekat penularan wabak berbahaya ini. Pada masa yang sama, teruskan memohon keampunan dan bermunajat kepada Allah agar diangkat segera wabak ini daripada kita. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, ibu bapa kami, ahli keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan kepada kami semua dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami, khasnya kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, kabulkanlah doa kami, terimakanlah segala amal ibadah dan ketaatan kami kepada-Mu. Ya Allah, kukuhkanlah perpaduan dan kesatuan hati kami, limpahkanlah ke atas kami nikmat kesihatan dan keafiatan, kurniakanlah kesembuhan kepada mereka yang diuji dengan penyakit-penyakit, dan bebaskanlah negara kami daripada segala perkara yang tidak diingini seperti banjir besar, persengketaan, kemiskinan, kebuluran dan wabak penyakit, khususnya wabak COVID-19. Allahumma shfina washfi maradana wa maradal muslimin. Allahumma ja'alhu tahuran lahum warfa' manzilatahum
وأبدلهم من بعد المرض صحة ومن بعد البلاء عافية. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.